A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah, ketemu lagi kita hari ini pada pembicaraan bersama, bacaan bersama ringkasan tafsir daripada kitab Al-Quran Amazing ya. Pada bicara kita awal pagi ini kita berkongsi-kongsi saja. Masing-masing membaca bersama. Tak adalah syarahan yang lebih-lebih, hanya dipandukan berkenaan himpunan-himpunan tafsir dalam Al-Quran Amazing insya-Allah, dan saya tambah-tambah sikit daripada mungkin ada hadis atau tambahan daripada tafsir Ibnu Katsir. Itu saja insya-Allah. Ini kita sambung lagi, dah masuk juzuk 13 alhamdulillah, juzuk 13 daripada surah Yusuf, sambung kepada babak seterusnya kehidupan Nabi Yusuf, novel agung ni. Allah dah beritahu awal-awal ni kalam Allah, bukan cerita oleh pengelip lara. Ni kalam Allah yang padanya ada makna, ada ibrah bagi orang yang Allah nak buka hatinya. Bagi siapa yang beriman dan bertakwa akan ambil ibrah pengajaran daripada perjalanan Nabi Yusuf. Hari ini masuk seterusnya bagaimana Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahari lah, menteri kewangan, menteri ekonomi masa itu. Tapi sebelum tu kita tengok Nabi Yusuf telah dikeluarkan. Sebelum masuk cerita hari ini, Nabi Yusuf dah dikeluarkan daripada penjara dengan dibersihkan namanya daripada segala tuduhan. Itu pertama. Bab kata Rasulullah, kalaulah aku pada tempat Yusuf, bila ditawarkan raja, nescaya aku keluar. Dan hadis tu tetapi maknanya Rasulullah nak mengesahkan ketakwaan Nabi Yusuf. Takwanya Nabi Yusuf, dia tak nak keluar begitu saja. Pertama. Kedua, dalam perihal Nabi Yusuf sentiasa kena goda dengan makcik dia tu, sampai kena dipenjarakan. Apa Nabi Yusuf buat? Dia sentiasa menjaga air muka pakcik dia, pembesar tu, raja tu lah. Dia sentiasa menjaga air muka. Dia tak menjatuhkan maruah suami makcik dia tu. Makcik dia pun dah mengaku kan, pun sama juga Nabi Yusuf dalam Al-Quran ni. Ibrahim kita boleh ambil, Nabi Yusuf tidak menjatuhkan maruah, tidak mengaibkan lagi perihal keluarga yang menjaga dia daripada kecil. Nanti ayat-ayat seterusnya kita akan jumpa bagaimana pula Nabi Yusuf pun sama, dia memperlihatkan ketakwaan, akhlak dia yang tinggi. Dia jaga pula aib adik-beradik dia. Padahal adik-beradik dia yang campak dia dalam pergi. Nanti kita tengok. Bukanlah dia pada ketika dia dah jadi pembesar raja, tiba-tiba dia aibkan pula. Kau lah dulu campak aku dalam pergi sekarang datang cari aku. Tak. Itu akhlak yang kita kena ambil. Padahal Nabi Yusuf berada pada keadaan seorang yang dizalimi. Doa seorang yang dizalimi itu mustajab kan. Boleh dia doa minta azab kepada kaum dia, azab kepada adik-beradik dia, boleh dia. Tetapi tak begitulah. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi hebat. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena dihina di Taif, apa baginda buat? Doa. Pada ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum dia Bani Hashim kena pulau masa awal kenabian, makan tak ada, apa tak ada, nak berniaga dengan kaum dia tak boleh. Rasulullah taklah mendoakan diazab orang yang memulaukan keluarga dia tu. Cuma ada satu puak tu dia doakan supaya Allah turunkan dugaan yang lebih sikit lah pada kaum tu, kaum Bani Mudhar, kalau tak salah saya lah, Bani Mudhar, yang sebahagian daripada kabilah yang memulaukan Bani Hashim tu kan. Jadi kaum tu pada waktu tu dikatakan kena kemarau lebih. Tapi bila dia mohon bantuan, selepas tu Rasulullah berdoa, turun pula hujannya. Tengok akhlak Rasulullah. Padahal teruk kaum dia, tak ada makan dan sebagainya. Itu kita ambil ibrah sikit daripada pengajaran semalam. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi. Macam saya kata, tak susah. Penceritaan cerita Nabi Yusuf ni tak susah. Senang kita faham, tapi kita ambil sikit-sikit mutiara daripada apa yang Allah nak bicarakan kepada kita. InsyaAllah. Silakan adik, kita baca ini. Ini ayat 13, juzuk 13, ayat 53 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Terjemahan bagi ayat 53 hingga 63. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Raja bertitah, bawalah dia iaitu Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai pembantu kepadaku. Ketika Raja telah berbicara dengannya, Raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini dipercayai dan diangkat menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di kalangan kami. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan negeri Mesir kerana sesungguhnya aku adalah orang yang bijak menguruskannya dan memiliki pengetahuan. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, iaitu Mesir, untuk tinggal di mana sahaja yang dikehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada sesiapa yang kami kehendaki dan kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka menemuinya. Yusuf mengenali mereka sedangkan mereka tidak mengenalinya. Menurut sejarah, berlaku musim kemarau di Mesir dan sekitarnya atas saranan Nabi Yaqub alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan ke Mesir menghadap pembesar-pembesar Mesir untuk meminta bantuan makanan. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang sebapa dengan kamu, yakni Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat bantuan iaitu gandum lagi daripadaku dan janganlah kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan memujuk bapanya untuk membawanya dan sungguh kami akan melaksanakannya. Dan Yusuf berkata kepada orang-orang suruhannya, masukkanlah barang-barang tukaran mereka
bermaksud menurut kebanyakan musafir barangan daripada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang digunakan sebagai alat tukaran bahan makanan itu adalah kulit atau terompah ke dalam guni-guninya agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Bermaksud, tindakan ini diambil sebagai strategi dengan cara berbudi kepada mereka agar mereka kelak mahu kembali semula ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Ketika mereka telah kembali kepada bapanya iaitu Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapatkan bantuan iaitu gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh itu, biarlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat bantuan dan sungguh kami akan menjaganya." Tafsir Jalalain. Qala, Nabi Yusuf berkata, "Aj'alni ala khazainil ard." Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir ini. Inni hafizun alim. Sesungguhnya akulah orang yang mempunyai keahlian dalam hal perbendaharaan. Mengikut salah satu pendapat bahawa Nabi Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung. Wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana kami memberikan nikmat dibebaskan daripada penjara kepada Yusuf. Makanna li Yusufa fil ard, dan kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Yatabawwa'u minha, ia dapat bermusafir. Kisah Nabi dan Rasul. Ketika Raja Mesir telah membuktikan kebersihan diri Yusuf alaihissalam daripada yang dituduhkan kepadanya serta sifat amanahnya, Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf alaihissalam kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang dekat kepadaku." Pada saat para utusan raja itu mendatanginya, Yusuf pun keluar bersamanya. Dia berdoa bagi penghuni penjara dan menuliskan di balik pintunya, "Ini adalah kuburan orang hidup, rumah keprihatinan, ujian orang-orang yang jujur dan kesenangan musuh atas bencana yang menimpa orang lain." Setelah Yusuf mandi dan mengenakan pakaiannya, dia segera menuju raja. Ketika sudah sampai di hadapannya dan berbincang dengannya, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dalam kalangan kami dan dipercayai." Yusuf alaihissalam berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir." Lalu raja pun mengangkat Yusuf sebagai bendahara setahun kemudian. Lalu dilimpahkan pula kepadanya ruang untuk memberi keputusan-keputusan dan hukuman yang sudah biasa dijalankan. Selain itu, diserahkan pula jawatan kementerian Aziz setelah tuannya itu meninggal dunia. Kemudian setelah itu, Yusuf dikahwinkan dengan Zulaikha. Dikatakan juga bahawa namanya adalah Ra'il, bekas isteri tuannya itu. Pada saat Yusuf menemuinya, beliau berkata, "Bukankah ini lebih baik daripada apa yang engkau inginkan?" Zulaikha menjawab, "Wahai yang terpercaya kebenarannya, janganlah engkau mengejekku. Sesungguhnya aku ini seorang perempuan cantik dan elok di kerajaan maupun di dunia. Suamiku dulu adalah seorang yang tidak dapat menyetubuhi perempuan sehingga kamu saat ini mendapatiku masih perawan. Daripada perkahwinan ini lahirlah dua orang putera iaitu Ephraim dan Manasseh. Sejak Nabi Yusuf dapat menguasai pembendaharaan Mesir, baginda mengajak Raja Rayyan untuk beriman. Sang raja pun beriman kemudian meninggal dunia. Setelah itu, kerajaan Mesir dipegang oleh Qabus bin Mus'ab. Nabi Yusuf mengajaknya beriman tetapi ia menolaknya." Baik, kita berhenti situ dulu. Nanti ada beberapa perkara yang kita nak ambil iktibar daripada muka surat ni. InsyaAllah ada beberapa perkara. Sebahagiannya berkenaan dengan ilmunya Nabi Yusuf yang ada pada dia, kebolehan dia mentawil mimpi dan sebagainya, maka dia diangkat menjadi pembesar Mesir. Kita tengok bahagian kepimpinan sekejap lagi. Sebab ke bawah ni penerbit dah ambil dua hadis daripada Riyadhus Salihin dengan hadis Nabi berkenaan dengan kepimpinan itu sendiri. Nanti kita bincang sikit bab tu. Tapi yang kisah Nabi dan para Rasul ni, penerbit tidak memilih daripada Ibnu Katsir. Biasanya penerbit pilih daripada Ibnu Katsir, kan? Sebab apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir mentafsirkan menggunakan ayat Quran, hadis-hadis daripada baginda Rasulullah SAW dan seterusnya turutannya asar para sahabat. Jarang sekali ada pendapat dia, dan jarang sangat ada masuk cerita Israiliyat. Jadi daripada mana cerita Nabi Yusuf dikahwinkan dengan Zulaikha ni? Daripada kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah, kalau saya tengok nota saya ni, disebut dalam tafsir-tafsir, contohnya daripada kitab sejarah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq dikenali sebagai seorang ulama yang banyak buat kitab-kitab berkenaan dengan tarikh sejarah-sejarah.
Jadi kitab-kitab sejarah ni kebanyakannya, banyaknya, kalaulah tak ada daripada Al-Quran Rasul, datang pada mana? Datang daripada cerita-cerita Israeliat. Ya? Cerita Israeliat ni apa? Cerita-cerita lampau lah. Orang Yahudi, Nasrani, cerita-cerita ahli kitab lama. Tak adalah sandaran dia. Ya? Jadi penerbit pilih kisah Nabi dan Rasul, dia ambil daripada kitab-kitab. Bukan ada disebut dalam kitab tafsir nama Zulaikha dan sebagainya kan, tetapi tak ada sandaran daripada Al-Quran dan Allahumma salli ala hadis ataupun asar pada sahabatnya, wallahu a'lam. Jadi tak penting kita tahu sama ada betul ke Nabi Yusuf tu kahwin dengan Zulaikha, ya. Adapun diringkaskan oleh ulama-ulama tafsir, yang pentingnya ialah kita ambil iktibar apa yang Al-Quran turun daripada kisah ni. Kisah ni. Tak penting kita nak tahu nama siapa dan sebagainya. Ada juga ulama mengatakan tidak selayaknya lah Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Makcik dia yang menggoda dia daripada awal. Kata-kata tu sebenarnya, bukankah ini lebih baik daripada apa yang engkau inginkan? Dia kata Zulaikha tu perawan dan sebagainya. Itu semua cerita Israeliat. Jadi yang kuatnya, biar kita abaikanlah bab tu. Ada pun dalam doa-doa Mak Andam kan, seperti mana cintanya Yusuf dan Zulaikha, patutnya tak payah baca lah. Dalam majlis yang besar kan, dalam majlis yang besar kita doa dengan doa yang baik-baik. Doa daripada baginda Rasulullah SAW pun ada kan, doa lah. Daripada ambil doa karangan Mak Andam, Pak Andam kita tu kan. Wallahu a'lam. Nanti sambung sikit lagi. Riyadhus Shalihin ini masuk bab utama penceritaannya. Penceritaan dalam juzuk 13, mula juzuk 13 ni, ayat 53 dan 63, ibrah dia berbeza daripada kisah Nabi Rasul yang kita nak membicarakan tentang Zulaikha dan sebagainya. Bukan itu cerita dia. Wallahu a'lam. Sambung sikit adik, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Zar, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai? Kemudian baginda menempuk bahuku dengan tangannya sambil bersabda, wahai Abu Zar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan beberapa keterangan, di antaranya yang pertama, barang siapa meminta kepimpinan maka dia tidak akan ditolong. Orang yang paling berhak ke atas kepimpinan itu adalah orang yang menghindar daripadanya dan membencinya. Yang kedua, kepimpinan itu adalah amanat yang agung dan memikul tanggungjawab yang berat. Sehingga orang yang memegangnya mesti memimpin dengan sebenarnya dan jangan mengkhianati janji Allah di dalamnya. Yang ketiga, keutamaan orang yang memegang kepimpinan dengan sebenarnya seperti seorang imam yang adil, bendahara yang amanat dan pekerja yang betul-betul melaksanakan pekerjaannya. Hadis Nabawi. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu dia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai? Abu Zar berkata, kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangannya seraya bersabda, wahai Abu Zar, anda orangnya lemah untuk memegang jawatan sedangkan jawatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat jawatan akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dengan benar. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nasihat dan pengajaran. Daripada kisah di atas, kita mendapatkan nasihat dan pelajaran, iaitu yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Raja Mesir agar diberi amanah dalam mentadbir perbendaharaan negara yang berkaitan dengan makanan. Baginda benar-benar memahami apa yang akan berlaku dan apa yang mesti dilakukan setelah berlalu 7 tahun daripada musim subur. Hal itu untuk menyiapkan keadaan masyarakat pada waktu itu dengan redha Allah. Baginda menyampaikan kepada sang raja bahawasanya dia pandai menjaga sesuatu, amanah serta mengetahui dan menguasai segala kepentingan negara. Yang kedua, dibolehkan bagi seseorang untuk meminta jawatan jika benar-benar yakin bahawa dirinya mampu melakukannya dan dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Namun bagi seseorang yang sememangnya tidak memiliki kemampuan dalam menjaga amanah, maka meminta jawatan hukumnya dilarang. Baik, Alhamdulillah. Ada beberapa pengajaran. Pertamanya kita ambil, selain pada nasihat pengajaran yang dah diberikan penerbit menurut kitab Abul Fida Al-Quraish tu, pertamanya Nabi Yusuf meminta jawatan. Sebelum cerita Nabi Yusuf minta jawatan, kita tengok dulu. Pada keadaan ini Nabi Yusuf telah dibersihkan namanya. Satu. Keduanya, Nabi Yusuf telah diangkatkan darjatnya daripada penjara kepada pembesar raja.
pembesar ya, Menteri Kewangan lah, Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi ya. Diangkat beberapa darjat ya, daripada penjara bebas dengan disucikan namanya. Namanya disucikan daripada semua tuduhan. Kemudian diangkat darjatnya sebagai seorang yang berilmu. Bagaimana? Sebelum tu raja bermimpi, raja minta ditakwilkan mimpi dia. Raja tanya siapa dulu? Pada pembesar-pembesar dia. Siapa antara kamu ni boleh faham dan boleh mentakwilkan mimpi dengan syarat kamu boleh mentakwil. Maksudnya raja tanya, siapa yang ada ilmu ni berkenaan dengan takwilan mimpi? Daripada kitab daripada ulama-ulama tafsir mengatakan siapa depan raja tu pembesar-pembesar dia. Macam-macam ada. Orang yang berilmu, cerdik pandai, ahli nujum, tilik, semua ada. Tapi semua surrender, tak boleh nak jawab kan. Awal-awal muka surat, lepas tu ayat 44, qalu adghasu ahlam. Mereka menjawab, ia mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi. Masa tu. Perjalanan ni Allah dah buat dah. Raja bagi peluang kepada pembesar dia, siapa boleh takwilkan mimpi tu, semua tak pandai. Atas sebab tu, teringatlah kawan dia tu yang dalam penjara ada sahabat dia yang sentiasa benar. Yang benar takwilan dia. Siapa? Yusuf. Lama tu. Lama. Berapa lama Nabi Allah Yusuf dah penjara? Ada kata 5, ada kata 7 tahun. Lama tu. Lepas kawan dia keluar pun lama lagi duduk penjara kan. Kesian. Tapi ialah kita rasa kesian lah duduk penjara, tapi ini perjalanan yang Allah dah tunjuk. Diangkat darjat Nabi Yusuf daripada dalam penjara, banduan. Walaupun dia tak bersalah, dia masih banduan, susahlah hidup dia dalam penjara, naik terus ke singgasana istana, jadi pembesar raja. Tingginya darjat Nabi Yusuf diangkat. Begitu jugalah Allah nak tunjukkan kita ni sekelip mata je Allah boleh angkat darjat kita. Ingat, darjat kita berdasarkan ketakwaan dan keimanan kita. Tapi dalam masa yang sama, nauzubillah, semoga kita tak kena Allah boleh aibkan kita sekelip mata juga. Di dunia ni mungkin kita disanjung oleh orang, hebatnya kita, kayanya kita, berjayanya kita, lawa, tampan, comelnya kita. Apa sajalah pangkat darjat yang Allah bagi kepada kita, tetapi Allah boleh aibkan kita begitu saja. Pemimpin yang besar-besar, hebat-hebat satu dunia. Banyak dah kita tengok negara-negara macam-macam. Korea, Jepun, Bangladesh, Wallahualam, banyak lagi pemimpin-pemimpin dia, Perdana Menteri dia, masuk jadi apa? Masuk penjara. Kes rasuah dan sebagainya. Banyak kan? Macam tu ya. Awalnya dia tertinggilah dalam negara. Masuk penjara. Begitulah. Afrika tu tengok. Memerintah berpuluh-puluh tahun, kena guling kan? Kena bunuh, kena gantung dan sebagainya. Diaibkan begitu rupa ya. Semoga kita tak diaibkan begitu rupa ya. Kita nak jaga keimanan dan ketakwaan kita. Itu satu. Kemudian kenapa Nabi Yusuf meminta-minta jawatan ni? Sedangkan kita tahu daripada hadis-hadis lain yang baginda Rasulullah SAW larang sahabat meminta jawatan. Ada hadis Riyadhus Shalihin daripada Abu Zar, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai? Abu Zar nak jadi pegawai. Mungkin wakil di daerah-daerah, jadi gubernur ke, wallahualam. Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangannya sambil bersabda, wahai Abu Zar, kamu ini lemah. Lemah tu tak semestinya kekuatan. Lemah tu mungkin Rasulullah kenal sahabat dia ni. Bab keupayaan, menanggung, tanggungjawab dan sebagainya. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugasnya dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita tengok hadis lain, kita tengok hadis yang masyhur daripada Abdul Rahman bin Samurah. Dia sendiri meriwayatkan ni daripada Abdul Rahman bin Samurah. Rasulullah SAW bersabda pada beliau, wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah engkau meminta-minta akan jawatan jika engkau meminta permasalahan. Yakni jawatan, kalau engkau mintalah jawatan tu, maka engkau akan menanggung beban itu sendiri. Allah lepaskan. Tak ada dah, engkau tanggung sendiri. Tetapi jika engkau diberikan permasalahan itu, diberikan jawatan itu tanpa meminta, maka engkau akan dibantu padanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ya. Menurut kitab yang Aun Al-Ma'bud, sebuah karya yang mensyarahkan Sunan Abu Daud, hadis di atas, hadis tu yang saya baca tadi ni, saya baca daripada mana ni? Bayan Linnas. Bayan Linnas. Bayan Linnas, Mufti Wilayah Persekutuan.
Hadis di atas menjelaskan berkenaan akibat meminta-minta jawatan. Jika seorang itu meminta jawatan, maka akan diberi kepadanya permintaan itu tanpa pertolongan Allah. Na'udzubillah. Kita jenis nak melobi jawatan kan, nak jawatan ni, padahal kita tak ada kemampuan. Kita tak tahu kemampuan kita. Maka kita akan dapat jawatan tu tanpa pertolongan Allah. Bimbang jatuhnya fitnah atas jawatan yang kita pegang. Bimbang Allah pesongkan kita dengan pengaruh, dengan jawatan, dengan amanah. Kita pecah amanah, kita rasuah, kita tak amanah. Ingat, antara orang yang pertama akan diheret tanpa belas kasihan, tanpa pandangan rahmat Allah, malaikat, rasul pada hari akhirat besok ialah pemimpin yang zalim. Na'udzubillah. Siapa pemimpin? Kita semua ini pemimpin. Dari hadis lain Rasulullah SAW kata, kamu semua adalah pemimpin, kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kamu. Pemimpin ni bukan menteri besar, bukan CEO je. Semua kita ni adalah pemimpin pada bab-bab kita masing-masing lah. Jadi kita tak boleh minta-minta, melainkan kita layak dan kita diberikan jawatan. Tetapi jika engkau diberikan permasalahan itu ataupun jawatan itu tanpa meminta, maka engkau akan dibantu padanya. Selagi mana kita berlandaskan hak, berada pada landasan benar, ikhlasnya hati kita melaksanakan tanggungjawab, insya-Allah. Wallahualam, itu dia sedikit pengajaran utama yang kita boleh ambil daripada buku surat ini. Pertama, ingat balik bebasnya Nabi Allah Yusuf dari penjara, diangkatkan darjatnya, dibersihkan tuduhan-tuduhannya secara baik. Tanpa sedikit pun dia mengaibkan pakcik dia, pembesar Mesir itu, dan makciknya Ra'il atau Zulaika atau Zalika tu kan. Dia tak aibkan. Kita ambil itu dia ibrah utama yang kita nak ambil. Tak payah tanya dia kahwin ke tak kahwin dengan Zulaika. Tak payah tanya. Kemudian apa lagi, tengok bagaimana dengan keilmuan dia meminta jawatan. Dengan apa? Keilmuan. Bukan dia kata aku ni cucu Nabi, anak Nabi, cicit Nabi, tak. Bukan sebab kabel kuat dia tu. Kuat tak kabel dia? Kuat lah weh. Orang mulia Rasulullah SAW kata kan, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi kan. Siapa kata? Rasulullah SAW kata Yusuf ni orang mulia. Dia tak kata aku orang mulia. Tak, dia tak kata. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Jadikanlah aku pengurus perbendaharaan negeri, yakni Mesir. Kerana sesungguhnya aku adalah orang yang bijak menguruskannya dan memiliki pengetahuan atas ilmu amanah dan sebagainya. Ingat itu. Minta atas dasar ilmu dan atas dasar yakinnya kita boleh pikul amanah tu. Wallahu alam. Kadang-kadang kita dengar sahabat-sahabat kita dia bila orang dapat jawatan dan sebagainya, dia kata tahniah dan takziah. Tahniah atas jawatan, atas pangkat dan sebagainya, atas anugerah. Takziah atas bebanan yang dipikul tambahan tu. Tahniah dan takziah. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita tengok perjalanan seterusnya. Bagaimana Nabi Allah Yusuf masih kekal menjaga aib. Tidak menjatuhkan air muka saudara-saudara dia yang datang bertemu dengan dia. InsyaAllah besok kita sambung ayat 64 sampai 69. Perjalanan seterusnya kisah Nabi Yusuf. Tak panjang lah. Ada beberapa lagi sebelum kita habis bab Yusufnya. Ada lagi lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah kita sambung besok ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami semua kefakihan dalam agama ya Allah. Sesungguhnya jika kami dipermudahkan laluan kami di akhirat nanti ke syurga, semoga Engkau mudahkan juga kami memahami ilmu agamamu, perjalanan hidup sebagai orang Islam, sebagai mukmin sebenar di dunia ini ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqan wa imanan kamilan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sikit ini lewat sikit. Masalah teknikal insya-Allah. Siapa yang masih live bersama kami, adik keluarga kami, kakak-kakak saya tu yang kat luar tu, tolong panjang-panjangkan, dan saya tawarkan juga kakak-kakak ni marilah join live, boleh sama-sama tegur-tegur bacaan-bacaan kami di sini ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi besok perjalanan seterusnya Nabi Yusuf.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.